Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Insya-Allah saya Nurul Syafiqah binti Syafri, nombor matrik 048165. Pada hari ini insya-Allah saya akan membentangkan tentang tajuk cabaran masa depan kerajaan tempatan di Malaysia. Untuk pengenalan, kerajaan tempatan yang diberi tugas untuk memajukan sesebuah kawasan mengikut garis panduan yang telah digariskan. Menurut Malcolm W. Norris, kerajaan tempatan dalam konteks semenanjung Malaysia bermaksud kerajaan di kawasan bandar, luar bandar atau gabungan kedua-dua kawasan ini dan di bawah kuasa kerajaan negeri masing-masing. Kerajaan tempatan mempunyai kedudukan yang sah dan berdaulat daripada kerajaan tertinggi ini. PBT ataupun pihak berkuasa tempatan di Malaysia merupakan satu agensi yang paling penting kerana struktur pentadbiran dalam kerajaan Malaysia meletakkan PBT sebagai kerajaan yang ketiga selepas kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dasawarsa ini dalam menuju era negara maju 2020 selaras dengan wawasan kerajaan, PBT juga harus seiring dalam meneroka pembangunan untuk kemajuan sesuatu kawasan. Lantaran itu, kini PBT telah berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya dalam aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi dan alam sekitar. PBT kini perlu matang dan dewasa dalam menghadapi masalah dan cabaran yang kian hebat, tekanan masa dan pelbagai krisis yang datang memuncak kini. Oleh itu akan saya bawakan 3 cabaran masa depan kerajaan tempatan di Malaysia pada masa kini, iaitu dalam segi aspek ekonomi, aspek teknologi dan aspek sosial. Pertamanya, marilah kita lihat cabaran kerajaan tempatan dalam aspek ekonomi. Masalah pembuangan pekerja yang saban hari kian meningkat ditambah banyak-banyak kilang yang telah mula memperlahankan operasi. Hal-hal ini sebenarnya memberi kesan kepada PBT. Di samping itu, PBT juga mengalami masalah kekurangan modal iaitu wang kerana semua pengambilan pekerja, pembelian lori sampah dan penyelenggaraan aset jentera PBT semuanya berkaitan wang. Masalah ini sebenarnya bukan dialami oleh semua PBT tapi hanya segelintir PBT sahaja. Dan PBT yang berstatus Majlis Pembandaran dan Majlis Daerah kebanyakan tidak mengalami masalah ini. Di samping itu, kepincangan PBT dalam menguruskan sesebuah kawasan dan isu yang sering dimainkan adalah kegagalan PBT menguruskan sisa pembuangan sampah sarap seperti kelewatan pungutan sampah dan kadang-kala tidak memungut langsung timbunan sampah sedangkan penduduk terpaksa membayar cukai pintu. Dan juga kini PBT juga menghadapi cabaran yang amat hebat dengan masalah urbanisasi yang kian pesat dengan pertambahan penduduk di sesebuah PBT. Oleh itu, PBT perlulah mempelbagaikan cabang ekonomi bagi mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Seterusnya, melihat kepada cabaran kerajaan tempatan dalam aspek teknologi. Selaras dengan arus modernisasi pada hari ini, pertumbuhan teknologi begitu pesat dan berkembang maju serta meresap dalam sistem pengurusan kerajaan tempatan. Lantaran itu tidak terkecuali bagi negara kita Malaysia untuk sama-sama mengejar pemodenan dengan menggunakan kepelbagaian peralatan ataupun teknologi seperti mesin, jentera, internet, sistem yang terbaik dan sebagainya. Oleh itu, antara cabaran yang dihadapi ialah masih terdapat PBT yang tidak mengamalkan sepenuhnya amalan penggunaan ICT dalam penguatkuasaan dan menjalankan tugas. Ini menyebabkan berlakunya masalah ketidakkecekapan dalam pentadbiran. Seterusnya menyebabkan rungutan dan aduan daripada masyarakat di kawasan PBT itu. Di samping itu juga kecanggihan teknologi ICT juga menyebabkan pelbagai kesan negatif yang berlaku dan memberi cabaran kepada PBT. Antaranya adalah masalah pemberian maklumat palsu, masalah sosial remaja, perjudian dan sebagainya. Di samping itu, masalah kekurangan penggunaan ICT oleh sesetengah PBT antaranya adalah kurangnya peruntukan kewangan oleh kerajaan negeri kepada PBT. Ini menyebabkan PBT tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk mendapatkan peralatan ICT yang canggih dalam melaksanakan tugas secara berkesan. Di samping itu juga peruntukan yang diberikan oleh kerajaan negeri juga digunakan untuk tujuan pentadbiran. Contohnya adalah membayar gaji, membeli peralatan pejabat, membeli kenderaan penguatkuasaan dan memberi kursus kepada anggota PBT. Oleh itu, pihak PBT perlulah melaksanakan sistem aplikasi teknologi yang sistematik dan berkesan dalam penyampaian dan pemberian maklumat di samping pelaksanaan kerja-kerja yang lebih berkesan menggunakan teknologi yang sedia ada. Untuk cabaran terakhir yang akan saya bawakan adalah cabaran dalam aspek sosial.
Permasalahan dalam aspek sosial seperti kualiti hidup, isu perumahan, kemiskinan, gejala sosial, jenayah, masalah perbandaran, kebanjiran pekerja asing dan sebagainya amat mencabar dan keadaan ini merupakan kesan langsung daripada keadaan globalisasi yang memberi kesan kepada sektor ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat kini. Seterusnya, pembangunan bandar yang tidak diuruskan dengan baik untuk menjadi sebuah bandar yang maju dan mampan, ciri-ciri yang perlu dititikberatkan adalah kualiti infrastruktur sokongan dan kualiti hidup yang tinggi yang dihasilkan melalui penyediaan perumahan, pendidikan, rekreasi dan kemudahan kesihatan yang mencukupi. Oleh itu, kekurangan penyediaan perumahan untuk golongan berpendapatan rendah, oleh ini telah menyebabkan wujudnya pertempatan-pertempatan setinggan di kawasan bandar utama di dalam negara. Kewujudan kawasan setinggan yang tidak mempunyai kemudahan infrastruktur yang sempurna telah menimbulkan banyak masalah persekitaran kawasan bandar dan kesan sampingan seperti masalah gejala sosial, perbuatan yang merosakkan harta awam iaitu vandalisme juga wujud dan menjadikan kemudahan awam yang disediakan tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Di samping itu, kepadatan penduduk di kawasan bandar menyebabkan juga keperluan untuk pembinaan pertempatan baru. Walau bagaimanapun, pekerja yang berhijrah ke kawasan bandar kebanyakannya menetap di kawasan perumahan setinggan. Ini yang membawa masalah kepada masyarakat dan PBT di kawasan ini. Ini kerana kawasan setinggan yang membawa masalah sosial seperti jenayah ragut, mencuri, rogol. Selain itu, kemudahan kualiti air, elektrik dan kesihatan di kawasan setinggan juga tidak sistematik kerana kualiti yang rendah. Akhir sekali, masalah migrasi pekerja asing tanpa izin maupun pekerja asing yang berdaftar dengan kerajaan. Kewujudan kumpulan pekerja asing ini juga menyebabkan masalah sosial berlaku, antaranya adalah jenayah pecah rumah, rompakan sering berlaku yang melibatkan pekerja warga asing. Justru itu, dalam menangani gejala sosial dan jenayah seperti kebanjiran warga asing ini, Kutu Raya, Pemerintah Sedekah, Mak Rempit, Pelacuran dan Penagihan Dadah sebagai PBT yang bertanggungjawab, pihak ini haruslah memantau keadaan tersebut serta bekerjasama dengan pihak polis dan pihak berkuasa lain di kawasan bandar tersebut. Dan antara itu, PBT haruslah bijak dalam untuk berusaha menyelesaikan masalah sosial ini secara berkesan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh itu sahaja cabaran yang dibawakan oleh saya. Untuk akhir sekali, kesimpulannya selaras dengan kepesatan arus modernisasi pada hari ini, pihak PBT perlu bijak dalam menangani semua cabaran yang bakal dihadapi selaras dengan pertumbuhan negara yang kian maju dari semasa ke semasa. Justru itu, PBT di seluruh negara bertanggungjawab dalam melaksanakan segala peranannya kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan semua pihak. Dan antara itu, setiap masalah yang dikenal pasti perlu diberi perhatian serius bagi memastikan semua peruntukan sedia ada dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik. Oleh itu, sekian daripada saya, Nurul Syafiqah binti Syafri, mengenai cabaran kerajaan tempatan pada masa kini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.